Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan i'tikaf kita, di samping menghadiri majlis ilmu yang diharapkan dapat mengingatkan mana-mana yang kita lupa ataupun mengukuhkan apa juga kelemahan yang ada pada kita. Tajuk ceramah kita ialah menghayati surah Al-Fatihah dalam kehidupan berkeluarga. Kita masih membincangkan apa kaitan, apa faedah yang boleh dimanfaatkan dari surah Al-Fatihah ini, khususnya kalimat ataupun ayat Alhamdulillahirabbil alamin, yang diartikan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ia adalah melahirkan rasa syukur terhadap yang mencipta. Dan dalam kehidupan berkeluarga, kita merasa bersyukur telah dikurniakan seorang isteri. Mungkin kalau isteri banyak, syukurnya banyak tak, atau masalahnya banyak. Dan bagi seorang isteri, hendaklah bersyukur kerana telah mendapat suami. Banyak faedah-faedah yang boleh meningkatkan rasa syukur kita. Umpamanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi falyattaqillaha fi syatril akhar." Bermaksud, sesiapa yang telah mendirikan rumah tangga, dia telah melindungi, dia telah menjaga sebahagian daripada agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian yang lain. Berarti dengan pernikahan yang wajib kita syukuri, ia boleh melindungi sebahagian daripada agama ataupun menjaga agama kita. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, raka'atan minal mutazawwij afdalu min 70 raka'atan minal azmi. 2 rakaat sembahyang orang yang mendirikan rumah tangga adalah lebih utama daripada 70 rakaat sembahyang ataupun salat orang yang membujang. Kerana dari segi agama ia memberikan banyak faedah kepada yang berumah tangga, maka ia hendaklah disyukuri. Itu sebahagian daripada faedah dari sudut keagamaan. Kemudian dalam kehidupan berkeluarga, di mana si isteri melayan suaminya. Kalau agaknya tak ada isteri, kita masak, kita makan, terpaksa lah pergi dekat kedai. Kita makan, terpaksa lah nak masak sendiri. Tapi ada isteri, alhamdulillah, dia tolong untuk memasakkan, dia tolong untuk menghidangkan. Artinya dia memberikan keselesaan dalam hidup kita. Biasanya lah kalau dia sibuk macam mana dia bekerja pun, dia akan tolong serikakan baju kita. Terima kasihlah pada dia. Ini bila Said double aja dah melenting. Kadang-kadang Said seluar terdouble. Tak sepatutnya dia tekan kat situ, ditekan tempat yang lain jadi double. Lepas tu mengamuk macam jin.
kadang-kadang berlaku macam itu. Artinya dengan berumah tangga, ia dapat memberikan keselesaan hidup kepada kita. Kita tidak sedar bahawa seorang isteri itu selalunya kerjanya lebih daripada kita. Walaupun dia sama-sama dengan kita makan gaji, biasanya dia akan mengambil peranan yang lebih. Katalah, bila ada anak, dia akan terpaksa menyusukan anak pada malam hari. Dan bila laki-laki tersentuh agaknya kaki isterinya pada malam hari, semangat dia naik, tak nak terpaksa lah dia layan. Artinya dengan perkahwinan itu, dengan pernikahan, dapat menjaga nafsu kita daripada menyimpang, melakukan perkara-perkara yang dilaknat dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kerana faedah-faedah itulah, maka hendaklah disyukuri. Demikian juga seorang isteri, kalau dia tak ada suami, dia terpaksa bekerja untuk cari rezeki dia, ataupun orang tua dia yang akan menafkahkan dia, ataupun adik-beradik lelaki yang akan mengeluarkan wangnya untuk nafkah kakak ataupun adik perempuannya. Dekat Singapura ni berlaku ke tidak? Kalau adik perempuan umur 20 ke 30 ke tak kerja, agaknya abang kumpulkan duit tak, adik-adik kasih pada adik yang perempuan ni. Ada tu ada jugalah. Tapi sebelum tu dia gaduh suami isteri dulu. Adik awak dah besar, so dia kerja lah. Ini awak jaga isteri, jaga anak, awak nak tanggung dia lagi. Kadang-kadang berlaku macam tu. Sedangkan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab seorang adik lelaki ataupun seorang abang. Kalau dah tak ada bapa dan adik itu ataupun saudara perempuan itu tidak punya harta. Jadi kalau dah berumah tangga, tanggungjawab itu dia ambil alih oleh suami. Jadi isteri kalau tak bekerja pun, itu tanggungjawab suami. Jadi si isteri juga harus bersyukur, kerana ada lelaki yang mengambilnya menjadi seorang isteri. Dengan itu tugas untuk mencari nafkah telah dapat dikeluarkan daripada tanggungjawabnya. Tapi kalau dia nak masih bekerja, nak bantu suami, itu terserah kepada dia. Artinya suami akan mendapat faedah, si isteri pun akan dapat faedah daripada perkahwinan. Jadi kedua pihak hendaklah bersyukur. Jadi bersyukur berarti menerima kurnia Allah Subhanahu wa taala itu, menerima kurnia itu dengan baik dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Itu Allah Subhanahu wa taala dah jodohkan kita. Kita tak boleh nak, bila dah jadi jodoh kita, kita dah terima dia sebagai isteri atau sebagai suami, kita hendaklah terima seadanya. Itulah isteri yang kita telah nikahi. Kita tak boleh mengharapkan sesuatu yang tidak termampu untuk diberikan kepada kita. Katalah, kalau agaknya dah 10 tahun, isteri masih kurang pandai lagi untuk masak. Kadang-kadang ada suami, dia marah pada isteri. Dia kata, apa awak ni? Masak tak pandai mak saya. Mak saya lebih pandai masak, awak tak pandai masak. Pada saya, laki-laki seperti ini silap. Dia nak bandingkan isterinya dengan maknya, berapa jauh? Isteri agaknya baru umur 29 ke 20 tahun ke, mak dia dah umur 50 tahun ke 40 tahun. Kenapa tak cari perempuan yang umur 40 tahun ke 50 tahun jadi mak, jadi isteri dia?
Biar banyak pengalaman, pandai masak. Jadi cari perempuan yang tua-tua, bukan yang tua-tua lah yang pandai masak. Yang umurnya tentu pengalaman banyak, umurnya banyak lah. Jadi membanding-bandingkan isteri atau dengan suami, maksudnya isteri bandingkan suaminya dengan orang lain, suami bandingkan isterinya dengan orang lain. Tak adil. Saya kata tadi, kita mesti terima seadanya. Itulah yang kita pilih, dan itulah yang telah dijodohkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Memanglah perlu improve dari masa ke masa, perlu improvekan, perlu penambahbaikan dalam kehidupan berkeluarga. Dan memang kita diperintah dari masa ke semasa kita meningkatkan keupayaan kita, kita meningkatkan kemampuan kita, kita meningkatkan kebaikan kita, kemahiran kita. Itu yang diperintah dalam ajaran Islam. Jadi bila kita nak membuat peningkatan-peningkatan, mesti usaha itu dilakukan oleh kedua-dua pihak. Jadi menghargai sama juga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa syukur dilahirkan dengan 3 cara. Pertama, syukur dengan hati. Kedua, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Jadi kalau suami isteri yang nak menghayati kalimat Alhamdulillah supaya mempunyai perasaan syukur mendapat pasangan hidup, hendaklah hatinya reda dengan isteri yang telah dinikahi. Reda. Sebagaimana dikatakan tadi, terima seadanya. Tak bolehlah lepas tengok orang perempuan lain lebih cantik, dia kata isteri kita tak cantik pula. Kalau isteri pula tengok Shah Rukh Khan cantik, tengok suami agaknya masam macam suka, tak pernah berubah pun. Artinya kita kena adjust. Bila itu yang telah dipilih, kena adjust lah dengan kehidupan itu. Hati kita reda. Kita tak boleh mencari kekurangan-kekurangan pada dia. Kemudian bila berlaku masalah, kita hemburkan segala-gala kekurangan-kekurangan itu. Sebab orang yang reda dengan hati, kalau orang itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati, dia akan mempunyai sifat qanaah. Artinya dia terima dengan senang hati apa saja yang diperolehinya. Itu kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qanaah. Tapi dalam kehidupan berkeluarga, hati kita hendaklah senang dengan isteri yang telah menjadi pilihan kita. Terutama kita yang dah berpuluh-puluh tahun mendirikan rumah tangga. Isteri kita pun reda dengan kita. Agaknya kalau isteri tak reda dengan kita atau tidak sabar dengan perangai kita, lama dah lari agaknya. Semua kita jangan kita fikirkan kita ni banyak kelebihan. Sebagai manusia kita ada juga kelemahan-kelemahan. Cuma agaknya isteri tak cakap dengan kita, dia sabar saja. Pernah ada orang lah, berumah tangga dah sangat lebih 30 tahun. Sepasang suami dah berumah tangga lebih 30 tahun. Isteri pun dah berumur 50-an. Kemudian datang,
ada kes di mahkamah. Dia kata dia nak minta cerai. Umur dah 50 tahun lebih. Saya pun tanya dia, kenapalah ada umur lanjut-lanjut macam gini nak minta cerai, ya? Dia kata, saya dah sabar berpuluh-puluh tahun, ya. Bila anak-anak dah dewasa, anak-anak dah bekerja, saya rasa cukup setakat itulah saja kesabaran saya. Artinya dia sabar sekian lama, lepas tu bila sampai dekat ujung jalan, dia dah tak sabar lagi. Kalau 30 tahun boleh bersabar, agaknya hidup tu boleh berapa tahun lagi tak? Kau dah 50 lebih, berapa tahun lagi? Boleh 30 tahun lagi? Wallahualam. Tapi umur di Singapura ni biasanya 70 tahun dah go lah. 70 tahun biasa dah jalan. Kalau ikut statistik cakap lah, biasanya wanita meninggal dunia umur 77 tahun. Dan biasanya di Singapura laki-laki meninggal dunia antara umur 72 dengan 73 tahun. Jadi kalau umur dah 50, jaga-jagalah 22 lagi tak ada masa. Ini statistik ataupun perangkaan yang dikumpulkan oleh Jabatan Statistik. Jadi kalau dah tua, hilang sabar, artinya dah tidak happy ending lah dalam kehidupan berkeluarga, sad ending. Kadang-kadang orang yang macam ni saya gurau juga dengan dia. Kalau dulu-dulu awak bercerai, awak boleh cari pasangan lain kan? Kalau dah 50 tahun, dekat 60 tahun nak bercerai, COE dah habis, siapa landak lagi Artinya, bila kita katakan terima seadanya, bersyukur di hati, bukanlah berarti yang tak betul itu kita terima saja. Artinya, kenalah betulkan. Kenalah mencari sebab kenapa sesuatu yang negatif ini berlaku. Sebab orang yang beriman selalu boleh menukarkan perkara yang negatif kepada positif. Kita diajar supaya sentiasa mempunyai positive thinking, berfikiran secara positif. Banyak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu berdakwah kena hentam batu, kemudian orang-orang sahabat-sahabat minta Rasulullah berdoa supaya orang yang hentam batu tu ditimpakan bukit ke atas mereka. Rasulullah sabar, positif. Rasulullah bersabda, bermaksud kalau mereka tidak mau beriman, mudah-mudahan anak cucu mereka beriman. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang patut dicontohi oleh kita, bukan saja dalam dakwah, dalam mendidik, dalam kehidupan berkeluarga. Artinya apa juga yang berlaku, biasanya ada sebab. Cuba cari jalan mengatasi dan berdoa kepada Allah supaya masalah yang dihadapi dapat diatasi. Jadi kalau hati kita tidak berkata-kata, kita terima pasangan hidup kita, mana kelemahannya sama-sama kita perbaiki, mana yang perlu dibantu kita bantu, itu tanda bersyukur dalam kehidupan berkeluarga. Nah, saya terangkan dalam majlis ilmu kita, suami bukanlah seorang bos. Suami adalah partner. Suami adalah kongsi hidup. Dan dia bukan seorang bos. Memang dia adalah sebagai pemimpin keluarga yang berkewajipan untuk memastikan anggota keluarganya berada di jalan yang lurus. Syukur di hati pun kadang-kadang gagal untuk dimiliki, kerana
keimanan yang ada di dalam diri tidak dipertingkatkan. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan perbuatan, kerana dengan bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Kalau dengan Allah, kita banyak muji Allah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, berbagai-bagai zikir kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita bersyukur di atas segala nikmat yang kita perolehi. Dan dalam kehidupan berkeluarga, bukanlah kita nak disuruh untuk setiap masa ingatkan isteri saja tanda bersyukur. Tapi maksud syukur dengan lidah, artinya kita tidak lokeklah untuk memberikan pujian. Kita tidak lokek untuk bercakap dengan nada yang baik, dengan kemesraan. Kerana manusia yang beriman dinilai Allah Subhanahu wa taala imannya berdasarkan bagaimana ia melayani istrinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlih. Bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang punya budi pekerti yang baik dan melayan keluarganya dengan penuh mesra. Jadi melayan dengan mesra, dengan kata-kata, dengan lisan pun boleh. Takkanlah ada kekurangan, nak menjerit macam Tarzan, nak membentak. Takkanlah bila balik kerja kopi satu, lepas tu isi kelang kabut, lantar. Artinya kemesraan dengan kata-kata itu mestilah sentiasa ada. Bila Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang mana maksudnya antara lain sakinah, keterangan, kesejahteraan, kedamaian, atau apa sajalah yang seerti dengannya dalam kehidupan berkeluarga, hendaklah dibina di atas dasar mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih. Cinta dan kasih ini bukanlah dengan melonggokkan wang yang sebanyak-banyaknya. Dengan kata-kata pun akan dapat memupuk rasa cinta. Dengan kata-kata pun akan menampakkan rasa keprihatinan, rasa sayang terhadap isteri. Itu sebahagian daripada usaha untuk membina keluarga yang sakinah melalui perkataan. Kadang-kadang orang muda ni, ataupun kita yang pernah muda dululah, bila baru kenal kan cakapnya baik-baik semua kan, cakapnya lembut, sebahagiannya bila dah berumah tangga, kelembutan dah hilang, dah macam jin boragas agaknya. Tahu tengking, tahu herdik, kelembutan dah hilang. Ni tak boleh lah. Tak ada kesempurnaan iman kalau tidak melayan keluarga dengan penuh kelembutan. Jangan pula terlalu lembut, macam orang perempuan pula macam orang pondan, kalau lembut macam itu pun susah juga.
dari sudut layanan perkataan, hendaklah kita lembut, kerana manusia lebih senang mendengar kata-kata yang lembut daripada kata-kata yang dengan nada tinggi, walaupun maksudnya sama. Kalau dengan nada yang lembut, lebih mudah diterima. Dengan nada yang kasar, nada kasar ni berbentuk perintah, tapi nada lembut, macam kita kata, tolong saya. Bukan kata kita nak pergi kerja, nampak baju belum digosok lagi. Banyak cara kan. Ada orang kata, kenapa tak gosok? Itu dah macam bos lah. Tapi apa salahnya kalau kita kata, tolong gosokkan baju ini, boleh tak? Lebih senang diterima, lebih sedap didengar daripada membuat arahan. Jadi yang mendengar akan senang untuk buat dengan sepenuh hatilah. Tapi kalau kenapa tak gosok, diangkat juga sesuatu digosok, tapi dalam hati, bila nak gol orang tua ni menyusahkan aku. Inilah tanda syukur kepada Allah. Dengan nikmat mendapat isteri, kita jaga dia dengan hati kita, kita jaga dia dengan lidah kita. Demikian juga seorang isteri. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bab ni pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada soalan, umpamanya kalau ada tuan-tuan yang nak mengemukakan soalan, sama ada kemukakan soalan secara lisan atau kemukakan soalan melalui tulisan, sama ada pada saya ataupun pada imam di masjid kita, Ustaz Rabani, supaya dapat disampaikan kepada saya dan kita kongsilah apa juga jawapannya bersama. Jadi kalau tidak ada soalan untuk kali ini, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.